Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Mariam binti Muhammad Mazli, nombor matrik 060770. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang transliterasi teks Jawi klasik kitab Bughayatul Tullab pada fasal rukun puasa. Yang pertama, fasal rukun puasa dan syaratnya. Ini suatu fasal pada menyatakan rukun puasa dan syaratnya dan barang yang bergantung dengan dia. Penerangan, ini adalah fasal yang menerangkan rukun puasa dan syarat puasa dan perkara yang berkaitan dengannya. Kedua, rukun puasa pertama. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertama, niat, dan hanya senya wajib niat dengan hati dan sunat melafazkan ia dengan lidah. Rukun puasa terbahagi kepada 3 perkara, tapi kita fokus kepada yang pertama, iaitu niat. Rukun puasa niat. Niat hanya satu sahaja, iaitu wajib niat dengan hati dan sunat melafazkan niat dengan lidah. Kedua, berniat setiap hari dan wajib berniat pada tiap-tiap hari dan jika pada puasa sunat sekalipun, kerana ia ibadah yang masing-masing berkehendak sekaliannya itu kepada niat. Penerangan, wajib berniat pada tiap-tiap hari puasa Ramadan dan wajib juga berniat pada tiap-tiap hari puasa sunat kerana puasa merupakan ibadah yang disyaratkan padanya niat. Seterusnya, berniat pada malam pertama. Maka jika berniat seorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan bahawa ia puasa sebulan Ramadan sekaliannya, tiada memadai akan dia niat yang demikian itu melainkan bagi puasa hari yang pertama jua. Maksudnya, jika seseorang berniat pada malam pertama Ramadan bahawa dia berpuasa sebulan Ramadan seluruhnya, maka tidak memadai niat itu melainkan puasa pada hari yang pertama sahaja. Tetapi hendaklah ia berniat seperti yang demikian itu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan supaya hasil pahala puasa Ramadan dan jika lupa ia akan niat pada setengah daripada segala malamnya yang kemudian itu dapat ia taklid pada mazhab orang yang memadakan akan niat yang demikian itu. Maksudnya, tetapi dia hendaklah berniat seperti demikian pada malam pertama daripada bulan Ramadan supaya mendapat hasil pahala puasa Ramadan. Dan jika dia terlupa untuk berniat pada sesetengah hari dalam bulan Ramadan itu, dapat dia bertaklid mengikut pada mazhab orang yang mengatakan bahawa niat puasa 30 hari pada malam pertama puasa Ramadan adalah memadai. Seterusnya, berniat bagi puasa fardu. Dan wajib pada puasa fardu berniat pada malam iaitu antara masuk matahari dan terbit fajar, sama ada ia fardunya Ramadan atau nazar atau kafarah, dan sama ada puasa tunai atau puasa qada, dan jikalau pada puasa kanak-kanak yang memais sekalipun, kerana sabda Nabi SAW, man lam yubitu siyam qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa tiada bermalam akan niat puasa dahulu daripada fajar, maka tiadalah puasa baginya. Maksudnya, dan wajib bagi puasa fardu itu berniat di malam hari antara terbenamnya matahari iaitu selepas maghrib sehingga terbit fajar iaitu sebelum subuh. Sama ada puasa itu puasa fardu Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, dan sama ada puasa itu puasa tunai ataupun puasa qada, dan jika puasa itu daripada kanak-kanak yang memayis sekalipun. Sabda Nabi SAW, artinya, barang siapa tiada bermalam akan niat puasa dahulu daripada fajar, maka tiadalah puasa baginya. Kata Syekh Jamal pada hasyiahnya, furuk sah niat puasa itu dengan hati jua. Dan jikalau berniat ia di dalam sembahyang sekalipun seperti yang disebut pada kitab Majmu' dan dengan dia diketahui bahawasanya sah niat iktikaf di dalam sembahyang, demikianlah disebut pada syarah ibab. Penerangan, kata Syekh Jamal pada kitab hasyiahnya, furuk sah niat puasa itu dengan hati jua. Dan jika seseorang itu berniat dalam sembahyang sekalipun seperti yang disebut dalam kitab Majmu' dan kitab yang lain juga, bahawasanya sah niat iktikaf walaupun jika seseorang itu berniat iktikaf di dalam solat. Demikianlah disebut dalam syarah ibab. Seterusnya, perkara yang tidak membatalkan niat. Dan tiada batal niat itu sebab jima' atau makan atau minum atau menyahaja muntah atau barang sebagainya kemudian daripada berniat pada malam. Penerangan, dan tidak batal niat seseorang itu dengan sebab jima' atau makan atau minum atau sengaja muntah atau yang seangkatan dengannya selepas daripada berniat pada malam puasa. Seterusnya, niat bagi perempuan haid atau nifas. Dan sah niat bagi perempuan yang haid atau nifas jika putus haid atau nifasnya kemudian daripada berniat pada malam dengan syarat jika genap masa sebanyak haid atau nifas atau genap kadar adatnya, maka memadalah
maka tiada wajib membaharu niat yang lain pada segala orang yang tersebut itu. Maksudnya, dan sah niat puasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Jika putus haid dan nifasnya, kemudian dia berniat pada malamnya dengan syarat genap masa sebanyak haid atau nifasnya, atau genap kadar adatnya, maka memadailah dan tidak wajib memperbaharui niat itu bagi perempuan itu. Seterusnya, waktu jatuh niat. Maka diketahui daripada wajib jatuh niat itu pada malam, maka tiada memadai niat itu jika berserta dengan fajar atau syak ia pada niatnya itu, adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudiannya. Maksudnya, maka hendak diketahui di sini bahawa wajib niat itu jatuh pada malam puasa dan tidak sah niat itu jika berserta iaitu seiring dengan terbit fajar dan dia ragu-ragu adakah niatnya itu diniatkan sebelum fajar atau selepas daripada terbit fajar. Seterusnya, masalah syak niat pada siang hari. Tetapi jika berniat ia kemudian maka syak ia adakah terbit fajar tatkala berniat atau belum lagi terbit, maka tiada mengapa kerana yang asalnya itu malam. Tetapi jika berniat kemudian dia ragu-ragu adakah sudah terbit fajar atau belum lagi terbit fajar kerana ketika dia berniat, maka tidak mengapa kerana yang asalnya adalah berniat di malam hari. Dan demikian lagi jika syak ia pada siang hari, adakah ia berniat pada malam atau kemudian, maka ingat ia akan sudah berniat. Dan jikalau ada waktu ingat itu, kemudian daripada lalu masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun, seperti ingat ia dahulu daripada masuk matahari, maka iaitu tiada mengapa bersalahan jika lalu masa yang tersebut itu dan tiada ingat ia akan dia, maka tiada sah niatnya. Maksudnya, jika seseorang itu ragu-ragu pada siang harinya, adakah dia telah berniat pada malam puasa, kemudian dia ingat bahawa dia sudah berniat, dan jika dia teringat kembali pada waktu berlalu hari siang lebih banyak dari waktu yang tinggal sekalipun, seperti dia teringat sebelum terbenamnya matahari, maka itu tidak mengapa. Tetapi jika telah berlalu waktu siang itu dan dia tidak teringat adakah waktu bila berniat, maka tidak sah niatnya sekaligus tidak sah puasanya pada hari itu. Seterusnya, niat bagi puasa sunat. Dan tiada wajib pada segala puasa sunat berniat pada malam, hanya yang demikian itu terakmal jua. Maksudnya, tidak wajib bagi semua puasa sunat untuk berniat pada malam hari. Tetapi jika seseorang itu berniat pada malam hari bagi puasa sunat, maka itulah yang paling sempurna jua. Maka memadalah pada puasa sunat niat pada siang dahulu daripada gelincir matahari, kerana tersebut di dalam hadisnya sahih bahawasanya Nabi SAW masuk ia kepada rumah Siti Aisyah pada suatu hari, maka sabdanya bagi Siti Aisyah, hal indakum min ghada'i? Qalat la, qala iza asumu. Yakni, adakah pada kamu daripada makanan pagi? Maka sembah ia tiada ada. Maka sabdanya bahawasanya aku berpuasa. Maksudnya, memadalah puasa sunat itu niat pada siang hari sebelum gelincirnya matahari, iaitu masuk waktu zuhur, kerana ia disebut dalam hadis sahih bahawasanya Nabi SAW masuk ke rumah Siti Aisyah pada suatu hari. Sabdanya artinya, adakah kamu ada sarapan pagi? Jawab Siti Aisyah, tiada. Maka sabdanya, aku berpuasa. Seterusnya, syarat puasa. Dan terdapat tiada daripada berhimpun bagi segala syarat puasa seperti ditahan akan dirinya daripada segala yang membatalkan puasa daripada awal siang harinya hingga diberi pahala ia atasnya sekalian harinya, kerana puasa itu tiada dapat setengah hari. Maksudnya, tidak sah jika tiada berhimpun segala syarat puasa seperti menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa dari awal siang hari iaitu subuh hingga diberi pahala atas sekalian harinya, kerana tiada istilah puasa setengah hari. Dan jika tiada berhimpun segala syaratnya, maka tiada sah puasanya. Maksudnya, tidak sah jika tidak berhimpun segala syarat puasa. Seterusnya, masalah tertelan air sebelum berniat. Dan jika berpagi-pagi seorang dan tiada ia berniat puasa, tatkala itu kemudian maka berkumur-kumur ia dengan tiada mubalaghah, maka lalu termasuk air ke dalam perutnya, kemudian maka berniat ia akan puasa, sahlah puasanya. Dan jika seseorang itu bersahur tetapi dia tidak berniat puasa pada ketika itu, kemudian dia berkumur-kumur dengan tidak berlebihan, lalu air termasuk ke dalam perutnya, kemudian barulah dia berpuasa, maka sahlah puasanya. Yakin dengan niat. Dan wajib pula pada puasa fardu itu muta'ainkan yang diniatnya, sama ada yang diniatkan itu puasa dan seterusnya. Penerangan. Dan wajib pada puasa fardu itu meyakinkan dengan apa yang diniatkan, sama ada yang diniatkan itu adalah puasa dan seterusnya. Sekian, terima kasih.